Buletin Didik 2 November bersama saya Charles Mohan. Salam sejahtera. Konsep pertanian organik yang melibatkan kos rendah dan penggunaan barangan terbuang mengangkat Sekolah Kebangsaan Santan dan Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Puan Muda Tengku Fauzia sebagai johan pertandingan laman Edible Garden peringkat negeri Perlis. Pendapatan yang dijana melalui hasil tanaman turut memberi bonus kepada dua sekolah itu menewaskan penyertaan dari sekolah lain. Pertandingan anjuran Jabatan Pertanian Negeri bertujuan menyerlahkan keupayaan pihak sekolah dalam menggunakan input pertanian dan peralatan melalui pemberian insentif dari jabatan itu sebelum ini. Pihak pertanian turut melatih dan membimbing kumpulan guru serta pelajar mengenai ilmu penanaman untuk diaplikasi di sekolah. Setiap tahun di bawah program pertanian bandar ni memang jabatan menyediakan input dan juga bantuan kepada sekolah yang mempunyai minat dari segi pelajar dan juga tenaga pengajar lah untuk menyertai program pertanian bandar. Jabatan Pertanian memang komited dengan usaha sama dengan kerajaan negeri juga, begitu juga dengan Jabatan Pertanian Malaysia. Kita akan sentiasa membantu sekolah-sekolah sama ada sekolah menengah ataupun sekolah rendah di seluruh negeri Perlis. Dan saya fikir ini adalah suatu yang amat penting untuk kita mendedahkan kepada generasi muda betapa pentingnya pertanian dan betapa pentingnya ataupun relevannya pertanian dalam kehidupan mereka. Majlis berlangsung di Taman Buah-Buahan Eksotik di Sungai Batu Pahat, Kangar. Ia bersempena perasmian penutup Hari Bertemu Pelanggan Jabatan Pertanian Negeri Perlis dan pertandingan bonsai terbuka Perlis 2022. Menurut guru dari kedua-dua sekolah yang memenangi pertandingan itu, projek pertanian yang diusahakan mereka antaranya sayuran dan penanaman herba serta buah-buahan seperti betik dilakukan dengan khidmat nasihat Jabatan Pertanian Negeri. Kaitan dengan pembelajaran luar bilik darjah. Okey, jadi kami menggunakan pelbagai jenis teknik jugalah di samping hiasan, sebab yang menarik perhatian kita letakkan pelbagai warna untuk menarik perhatian, dan teknik yang kita gunakan adalah teknik tanpa menggunakan tanah, medium tanah. Kita menggunakan air sebagai baja untuk tanaman ni. Okay. Jadi pelajar-pelajar boleh menggunakan teknik selain daripada menggunakan tanah macam pelbagai jenis, dan sekaligus menggunakan barang-barang terbuang untuk pembelajaran dan penanaman pokok di luar bilik darjah. Hasil-hasil setakat ini alhamdulillah telah menjana pendapatan kepada sekolah di mana kami menanam berbagai-bagai jenis tanaman, buah-buahan dan batang. Yang paling orang minat sekali adalah petola ular, di mana petola ular mendapat sambutan di sekolah untuk buat makanan, dan kacang tanah yang dihasilkan oleh murid-murid pendidikan khas sendiri. Penganjuran pertandingan ini diharap menjadi inspirasi kepada semua sekolah untuk memperkasakan konsep pembelajaran di luar bilik darjah yang berasaskan pertanian organik kos minimum dan bebas kimia. Ia juga sebagai usaha memperkasakan bidang pertanian. 140 murid miskin dan kategori B40 di daerah Bera dan Temerloh Pahang menerima bantuan kelengkapan persekolahan dari Yayasan Pelajaran Mara YPM. Manakala 7 pelajar lagi menerima komputer riba melalui bantuan program persekolahan sosioekonomi kawasan Lembaga Kemajuan Wilayah Bubar. Melalui hantaran di Facebook YPM, bantuan persekolahan yang diterima termasuk pakaian seragam, seluar sukan serta alat tulis. Hasil sumbangan secara keseluruhan mencatatkan peruntukan bernilai RM64,000. Sumbangan disampaikan oleh penolong pengarah hal ehwal murid Jabatan Pendidikan Negeri JPN Pahang, Nur Zaini Azlina Zainuddin alias Zaidun, penolong pengarah hal ehwal murid JPN Pahang, Abdul Ihsan Ibrahim, dan pengurus session bantuan persekolahan YPM, Abdul Syukur Ibrahim. Turut menyampaikan sumbangan Pegawai Mara Daerah Temerloh Muhammad Adam Burhan dan Pegawai Mara Daerah Bera Syed Muhammad Hafiz Syed Anwar. Sumbangan bertujuan mengurangkan beban ibu bapa pelajar dalam menguruskan persekolahan anak. Ia juga untuk memastikan murid yang memerlukan dapat meneruskan sesi persekolahan dan lebih fokus dalam pembelajaran.
Sementara itu, di daerah Maran Pahang, seramai 63 lagi murid dari beberapa sekolah harian turut menerima bantuan sama dari YPM. 3 orang pelajar yang sedang melanjutkan pelajaran ke peringkat pengajian tinggi juga menerima sebuah komputer riba setiap seorang. Sumbangan secara keseluruhan ini mencatat jumlah peruntukan bernilai RM28,500. Hadir menyampaikan sumbangan pengurus Seksyen Bantuan Persekolahan Abdul Syukur Ibrahim, penolong pengarah hal ehwal murid Jabatan Pendidikan Negeri Pahang Adnan Abdul Rahman dan Timbalan Pejabat Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid Pejabat Pendidikan Daerah Maran Azli Hamid. Diharap dengan sumbangan terbabit ia dapat memberi sokongan dan suntikan moral untuk pelajar terus cemerlang dalam pelajaran. Hampir 1,000 pelajar negara-negara anggota ASEAN termasuk Malaysia menyertai sesi temu bual bersama angkasawan China. Program ASEAN Students Talk to Taikonauts hari ini membolehkan mereka berbual dengan angkasawan yang ketika ini berada di stesen angkasa lepas Tiangong. Ia diadakan di beberapa lokasi di Brunei, Malaysia, Myanmar, Filipina, Thailand, Vietnam dan venue utama di Beijing, China. Menerusi pautan video, pelajar-pelajar terlibat dapat bertanya pelbagai soalan seperti bagaimana melayari internet dari angkasa lepas dan apa yang dilakukan jika angkasawan jatuh sakit. Kru Shenzhou 14 turut memberi kata-kata semangat kepada pelajar yang berminat selain berharap kerjasama China dan ASEAN mampu memberi manfaat kepada generasi baru. Dalam tempoh 2 tahun ini, China berjaya menghantar modul teras Tianhe, 3 kapal angkasa, modul makmal Wentian dan 3 kapal angkasa kargo ke angkasa lepas. Pelbagai eksperimen sains dalam orbit juga berjaya dilaksanakan sekaligus mencatat progres cemerlang dalam bidang sains dan angkasa lepas. Bersua kembali. Pelaksanaan kursus pembelajaran sepanjang hayat PSH di Kolej Komuniti berjaya membentuk komuniti pelajar yang lebih dinamik dengan peningkatan pengetahuan, kemahiran dan taraf sosioekonomi. Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Noraini Ahmad berkata ia sejajar dengan komitmen kerajaan menerusi RMK 12 dengan kelulusan pembinaan 4 buah kolej komuniti di negeri Johor. Dalam rancangan Malaysia ke-12 ada juga diluluskan kolej komuniti dan antara kolej komuniti itu termasuklah kolej komuniti Parit Sulong. Terima kasih saya ucapkan kepada pihak kementerian yang begitu komited untuk mencadangkan supaya ianya diluluskan. Jelasnya, Kolej Komuniti Parit Sulong KKPS akan dilengkapi pelbagai kemudahan termasuk Dewan Kuliah, Makmal Komputer dan Perpustakaan di atas tanah berkeluasan hampir 4 hektar. Ia boleh memuatkan sehingga 240 pelajar dengan kemudahan yang disediakan Mesra Orang Kurang Upaya OKU. Turut ditawarkan 2 pengajian sepenuh masa, sijil perkhidmatan logistik dan sijil pengoperasian perniagaan serta kursus pendek melalui program PSH. Kerajaan memang mahu agar TVET ini dijadikan antara pilihan utama. Dan kita mensasarkan 55% lepasan SPM dapat melanjutkan pengajian mereka di dalam bidang TVET menjelang tahun 2025. Dan secara tak langsungnya juga tuan-tuan dan puan-puan, saya nak maklumkan bahawa kalau lepasan TVET kita dah buat satu research ataupun penyelidikan di Kementerian Pengajian Tinggi mengenai kebolehpasaran TVET ini yang sangat tinggi. KPT dalam pada itu turut menyediakan bantuan kewangan kepada pelajar yang mengikuti program di peringkat sijil, terutamanya daripada golongan B40.
Sarawak akan meneruskan penajaannya bagi program pengajian doktor perubatan jika permintaan terhadap profesion berkenaan masih lagi tinggi. Pemberian tajaan berkenaan bagi membolehkan sasaran negeri itu untuk melahirkan sejumlah 200 orang graduan doktor perubatan dalam tempoh 5 tahun tercapai, sekaligus membantu mengatasi masalah kekurangan doktor khususnya di kawasan luar bandar. Bagaimanapun, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata penajaan yang sama juga diberikan kepada bidang-bidang pengajian lain yang berupaya memberi impak ekonomi kepada negeri selari dengan dasar Pelan Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030. Ekonomi baru ni banyak lagi yang kita Sarawak nak kerjakan. So we need expertise. Dan juga kalau petrochemical, kayak kita keluar metanol. Yung metanol dia keluar ammonia fertilizer composite semua ni Pak. So you have to crack your gas. Ini kita berkenalkan pakar-pakar biochemistry. Kerana kita secara kebetulan Tuhan sayangkan kita banyak gas. Benda kita keluar gas saja. Nah, mabuk. You keluar gas saja. What you do? You have to do specialized program on our petrochemical. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menghadiri istiadat Convocation ke-26 Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS di Kota Samarahan. 35 graduan kohort pertama bagi program Ijazah Sarjana Muda Perubatan berjaya menamatkan pengajian masing-masing yang mendapat tajaan beasiswa penuh Yayasan Sarawak. Graduan terbabit antara 3,972 orang yang menerima ijazah masing-masing pada istiadat Convocation UNIMAS ke-26 yang disempurnakan Tan Sri Abang Johari yang juga Pro-Chancellor UNIMAS. Berbekalkan minat dan kesungguhan seorang pesara kerajaan kini sudah mengumpul hampir 10 bilah senjata dalam tempoh 15 tahun. Antara koleksinya ialah golok, keris, pisau, pedang dan kapak dari pelbagai negara termasuk Jerman, Spanyol, Sweden, Brazil, China dan Indonesia. Menurut Ahmad Abdullah, 66 tahun dari Gua Musang, Kelantan, minatnya tercetus setelah melihat dan membantu rakannya yang merupakan tukang besi menyiapkan tempahan mata, hulu serta sarung golo. Dia berpeluang mengumpul pelbagai koleksi itu apabila berkunjung ke pelbagai pameran di dalam dan luar negara. Mengikut kemampuan. Tapi saya ada membuat koleksi daripada boleh kata pelbagai negara lah. Mengikut pada kadang-kadang kita terbaca latar belakang pengeluar. Contohnya, saya suka barangan keluaran Jerman. Jerman ni antara negara pengeluar besi yang bermutu. Tambahnya, setiap senjata tajam yang dimilikinya mempunyai keunikan dan keistimewaan tersendiri, terutamanya koleksi golok ukiran kepala burung yang sedang makan kacang. Koleksi kesayangannya itu disifatkan unik kerana mata burung itu dihasilkan menggunakan batu permata yang dibeli dari Mekah ketika mengerjakan umrah. Selain itu, dia turut memiliki sarung golok diperbuat daripada tanduk kerbau yang diperolehinya ketika berkunjung ke Indonesia. Meskipun bernilai tinggi, Ahmad enggan menjual koleksinya dan berhasrat untuk menyimpan pusaka berkenaan buat tatapan generasi muda. Bersua kembali. Industri safron di Afghanistan sememangnya didominasi oleh golongan wanita. Namun tahun ini jumlah pekerja wanita bertambah apabila semakin ramai golongan remaja turut melibatkan diri selepas dilarang menerima pendidikan oleh Taliban. بالصمت ساعتها هستن که امت اشتیاق دارن بیایم از مرحله گل گرفته تا پروسس همه اشتیاق دارن تا می کارا بکنن و من خیلی خوشحالم چون میتونم به خانواده اینا یک کمک چیزی بکنم.
Difahamkan ramai remaja wanita hanya duduk di rumah dan mengalami kemurungan kerana tidak dibenarkan bersekolah. Justru kerja sebegini dilihat memberi kelegaan. Mereka juga gembira dapat bekerja di tempat yang selamat dengan kesemua pekerjanya adalah wanita. India, negara pengeluar karbon dioksida ketiga terbesar di dunia, menyasarkan untuk memenuhi separuh daripada permintaan tenaganya daripada sumber boleh diperbarui menjelang 2030. Ia adalah peningkatan daripada 40% yang dikatakan telah dicapai pada akhir tahun lalu. Di Gujarat, Modhera adalah perkampungan pertama di India yang beroperasi sepenuhnya dengan tenaga solar. Beberapa bulan lalu, pengusaha tembikar Kesabai Prajapati terpaksa menghasilkan barangan jualannya secara manual untuk mengelak membayar bil elektrik yang tinggi. Namun kini mesinnya dikuasakan tenaga solar, memberi kelebihan buatnya untuk menghasilkan barangan tembikar lebih banyak dalam tempoh singkat. Prajapati antara 6,500 penduduk kampung Modhera yang menerima manfaat projek kerajaan persekutuan dan negeri itu. Projek solar bernilai $10 juta itu melibatkan pemasangan lebih 1,300 panel di kediaman penduduk dan bangunan kerajaan. Melaluinya, setiap rumah diberi kapasiti minimum 1 kilowatt iaitu jumlah yang agak banyak menyebabkan terdapat lebihan tenaga yang disalurkan semula ke grid kuasa. Setiap rumah yang tidak menghabiskan kapasiti minimum itu dibayar oleh kerajaan. Bagi penduduk, mereka bukan saja dapat hidup dengan selesa tetapi juga mampu bekerja dan menyara hidup dengan lebih baik. घर में चूल्हा जलाना पड़ता है ना, तो भी नहीं जलाना पड़ेगा। अभी घर में बनाए गैस बेस में बनाएगी वो, का बाहर बैठना पड़ेगा तो नीचे और ट्यूबलाइट सोलर स्ट्रीट लाइट में अभी घर में फटेंगे बच्चे। पहले तो ये करना चाहिए कि सर मैं पैदल ही काम करती थी मशीन पे, तो ज़्यादा काम नहीं कर पाती थी और अब सोलर लाइट आने से मैं मोटर लाई 2000 की और मोटर पे काम करती तो मेरे 1-2 पीस ज़्यादा बन जाते। Suri rumah ini juga sudah boleh menjahit di waktu malam, malah membesarkan anak-anaknya dengan lebih selesa. Bagi Manjula Ben, 80 tahun, dia kini sudah mampu berehat dengan selesa kerana boleh membiarkan kipas terpasang tanpa perlu bimbang tentang bil elektrik yang tinggi. Tahukah adik-adik, pada Kaabah kita sering melihat adanya kiswah, iaitu kain selimut hitam yang menutupi Kaabah. Tujuan pemasangan kain kiswah ini bukan sahaja berfungsi sebagai hiasan, malah bertujuan melindungi dinding daripada kotoran, debu serta panas yang boleh merosakkannya. Tidak semua kiswah diperbuat daripada kain sutera. Pada era pra-Islam, Adnan bin Ain, iaitu moyang Nabi Muhammad SAW, antara individu yang bertanggungjawab menghasilkan kiswah ini. Pada ketika itu, penduduk Mekah menghasilkan kain kiswah dengan menggunakan kulit binatang. Ketika zaman Rasulullah SAW pula, kain kiswah yang menutupi Kaabah merupakan kain berwarna putih dihiasi garis merah. Pada tahun 1927, ketika pemerintahan Raja Abdul Aziz, kain kiswah diperbuat daripada kain sutera baldu yang berkualiti tinggi yang kita lihat pada hari ini. Kaligrafi ini dihasilkan dengan menggunakan benang emas dan juga perak. Kelihatan berkilau indah saat terkena cahaya matahari. Sukan, hasrat skuad hoki kebangsaan untuk mencatat kemenangan sulung pada saingan Piala Sultan Azlan Shah tidak kesampaian apabila tewas di tangan Korea Selatan semalam. Pada aksi yang berlangsung di Stadium Hoki Sultan Azlan Shah Ipoh Perak itu, anak buah Arul Selvaraj terpaksa akur dengan kekalahan 0-3 di tangan Korea. Pemain berpengalaman Jang Jong-hoon meledak 2 gol dalam perlawanan berkenaan. Jong-hyun membuka tirai jaringan menerusi pukulan sudut penalti minit ke-10.
Kim Hyong Hong meletakkan Korea semakin selesa di depan selepas turut menyudahkan pukulan sudut penalti yang diperoleh pada minit ke-30 sekaligus menambah gol kedua buat pasukan itu. Selang 3 minit kemudian, Korea semakin mengganas apabila menambah gol ketiga, kali ini menerusi pukulan sudut penalti Jong Yun, sekaligus memastikan 3 mata penuh buat pasukan itu. Skuad negara akan meneruskan aksi menentang Pakistan untuk perlawanan kedua malam ini. Turut berlangsung semalam baki 4 perlawanan pusingan 16 terbaik saingan Piala Malaysia 2022. Tiada perubahan besar tercipta menyaksikan kesemua pasukan yang menang aksi pertama layak ke suku akhir. Tumpuan terus terarah kepada Terengganu yang mengumpul agregat terbesar 9-3 ke atas Sri Pahang. Juara bertahan KL City tidak berdepan masalah untuk mengesahkan slot 8 terbaik Piala Malaysia selepas menundukkan PDRM 1-0 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur. Ini menyaksikan skuad bimbingan Boyan Hodak itu merakam kemenangan bersih 4-0 secara agregat selepas turut menang 3-0 pada aksi pertama minggu lalu. Gol tunggal perlawanan bagaimanapun hadir di hujung permainan. Disumbangkan Zarif Yahya minit ke-89 sekaligus menyaksikan mereka bakal bertemu naib juara Piala FA Terengganu. Terengganu pula melangkah bergaya ke suku akhir selepas menang dengan agregat 9-3 ke atas Sri Pahang. Skuad penyu menewaskan Tok Gajah 4-2 selepas menang 5-1 pada aksi pertama di Kuantan Khamis lalu. Pesta jaringan tuan rumah bermula menerusi tandukan penyerang sensasi Kepah Sherman pada minit kedua. Momentum pelawat terganggu apabila dipaksa beraksi 10 pemain selepas Syahrul Nizam Roshasni dilayangkan kad merah minit ke-38. Terengganu kembali mengatur gerakan. Hasilnya, minit ke-29, Faisal Halim memberi jaringan kedua. Tuan rumah tambah bertenaga apabila hadir gol ketiga menerusi Azam Azmi Murad minit ke-35. Mereka terus menggandakan asakan dan gol keempat pada minit ke-44 menerusi sepakan penalti Sherman. 2 gol Pahang pula terhasil di babak kedua menyaksikan Litak meledak jaringan minit ke-71 dan Steven Rodriguez minit ke-82. Sementara itu, Selangor lakar kemenangan tipis 1-0 ke atas Kelantan United untuk mara dengan agregat 3-0. Aksi di laman sendiri nyata lebih sukar buat The Red Giants untuk mendapat lebih gol biarpun menentang pasukan Liga Perdana. Jaringan sendiri pemain tengah Kelantan United, Nik Akif Syahiran Nikmat, sudah cukup untuk mengesahkan Selangor tempat di suku akhir. Mereka akan bertemu Negeri Sembilan yang terdahulu mara dengan agregat 2-1. Untuk rekod, kali terakhir Selangor menjulang Piala Malaysia adalah pada 2015. Dan mengakhiri buletin didik hari ini, mural gergasi di Grigeni, Perancis yang dihasilkan oleh perintis seni jalanan Jeff Aerosol. Saya Charles Mohan, salam hormat dan kita jumpa lagi.